Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Remang Malam. Seumur hidup aku tak pernah lagi tengok ataupun lihat dengan mata kepala aku sendiri peristiwa orang kena rasuk yang dahsyat. Dia berkaitan dengan ilmu persilatan. Yang aku dengar-dengar, kalau korang nak belajar ilmu mempertahankan diri, contoh macam silat, dia ada pantang larang yang kau tak boleh langgar. Masa tu riuh dekat satu rumah flat tingkat 8 dekat Ampang. Riuh, kecoh. Seorang keluar daripada rumah, lari gedug-gedug pergi dekat tingkat 8 sebab dengar suara jeritan. So aku pun dengan adik aku lari lah daripada rumah aku, lari naik tingkat 8. Keluar lift belah kiri, rumah pertama sebelah kiri tu adalah rumah mangsa. So disebabkan takut, aku dengan adik-adik aku ni naik ke tingkat 9 sebab nak tengok macam flat tu macam arena tau. Macam contoh satu rumah tu ada hal, kepala akan keluar daripada divider rumah-rumah dekat rumah flat tu. Ramai dah orang ke rumah ni. Masa aku tengok tu ada dua orang mangsa dekat luar, laki. Mata ni ditutup dengan kain hitam. Dua orang tu mata dua tutup kain hitam, menjigit-jigit macam suara harimau. Mangsa lagi seorang, dia kena rasuk yang biasa kita tengok kat TV. Jin masuk lah, ada jin ular lah, jin apa tah, tapi dia duduk dekat dalam rumah. Rumah tu ada grill. Storyline dia lah, cerita dia, si dua orang yang dekat luar ni nak pergi serang orang perempuan yang kena rasuk dekat dalam rumah, tapi dihalang oleh satu grill rumah tu lah. Sebab orang flat tak besar mana pun. Flashback, hari sebelumnya aku dekat dalam lift nak naik kat rumah pukul 8 ke pukul 9 malam macam tu lah. Dua orang budak ni, yang mangsa ni, dia naik lift sama dengan aku, tapi dia pegang seekor ular kecil je. Dia macam main-main, macam aku tengok, wah kau boleh ular. Aku cakap, oh ya, tapi aku takut ular. Tapi aku tengok, oh dia ni macam happy je. Esoknya, hari kejadian dia kena rasuk tu, diorang cakap dia dah langgar pantang larang belajar silat. Silat yang diorang belajar tu adalah silat harimau. Satu family dia belajar silat. Aku tak tahu silat harimau ni betul ke valid tak. Kalau tak betul, minta maaf banyak. Tapi aku tahu yang dia sebut yang dia belajar tu adalah silat harimau. So diorang cakap dia dah langgar pantang larang bagi seorang pengamal silat harimau. Pada masa yang sama dia langgar pantang larang tu, kakak dia pula telah dihantar sesuatu oleh orang yang kita tak tahu siapa, masuk ke dalam badan kakak dia tu, macam rasuk yang kau tengok dekat TV tu, yang Darusshifa yang ada, yang kau tengok dekat YouTube banyak orang kena rasuk, macam tu kakak dia, tapi dekat dalam. Kakak dia dah merau, suara dah berubah. So kakak dia ni berubah yang bukan suara dia. Sebab selalu aku tengok dekat dalam YouTube, aku rasa benda ni boleh edit ke ataupun tak real, tapi sekarang ni aku tengok depan mata aku, kakak ni suara dia dah macam suara seorang lelaki garau, satu lembaga garau yang macam mewakili. Dia tumpang je badan kakak dia ni untuk menyampaikan sesuatu. So yang dekat luar dia ni bergaduh dengan yang dekat dalam ni. Yang luar ni, dua orang ni, dia dah jadi macam seekor harimau betul. Bunyi dia punya ngauman dia, ngauman dia lebih kurang macam ni lah. Dia punya ngauman dua orang ni, tapi mata tutup. Dia nampak semua orang. Siapa yang dekat dengan dua orang ni, dia akan serang lah macam tu lah. Dalam kejadian tu, buat pertama kali dalam hidup aku nampak jarak daripada rumah. Okay, ni rumah mangsa. Depan ni macam arena, ni ada rumah kan. Daripada rumah hujung ni ke lift ataupun ke tangga ni, jauh dia ada dalam 50 meter. Tapi dia boleh lompat macam seekor harimau. Dengan bunyi yang sangat seram lah waktu tu. Tapi yang bertambah lagi aku pening kepala, aku aneh, selalunya kalau kejadian rasukan yang macam ni, yang akan naik mesti ustaz yang pakai lebay kan, daripada Darusshifa yang pakai lebay, ustaz yang pakaikan tasbih ke apa ke selamat. Tapi tak, Tok Bomoh dia ni seorang perempuan free hair, pakai baju lengan pendek, pakai seluar pendek, pegang kepala yang dua orang tu, baca ayat-ayat Quran. Apa yang baca pun aku tak tahu. Tapi dia cakap bahasa Melayu. Nak apa. Sama juga dia buat dengan kakak dia yang dekat dalam rumah. Dengan kakak dia yang dia buat dekat dalam rumah, sama macam dialog yang kau tengok dekat dalam YouTube. Tak ada agama ni? Ada agama tak? Tak tahu, dah hantar sana binasakan perempuan ni. Okey.
Dia pegang tapi dalam grill lah. Dia pegang ni kepala kakak dia tu. Kakak dia diam tapi bersila. Kakak dia diam. Rambut dah bergebang kan. Tanya, apa kau nak? Aku bagi kau keluar daripada badan dia tu kan. Dia nak darah kambing. Dia nak telur 2 biji. Kejadah aku nak cari kambing tengah hari macam ni. Dia nak cari ekor kambing. Tu dia cakap, okey aku bagi yang kedua dulu. Telur 2 biji. Orang pergi cari, bla bla bla, gerak pergi cari telur, dia bagi. Ada 2 biji, ada pinggan. Sebelum dia bagi dekat kakak dia tu, yang 2 orang tadi ni dah meraung lah. Wow, siapa dekat je kena. Siapa dekat je kena. Tenaga dia dah kuat sangat. Laki kan, laki belajar silat. So, yang pegang ni tu orang-orang silat juga lah. Keadaan urgent kot. So, dia cakap kat kakak dia tu, apa kau nak? Telur tadi 2 biji tu, dia bagi dia kat kakak dia tu. Dia makan dia macam kau tengok dekat YouTube. Penuh. Lepas tu dia gelap. Dia gelap mengilai. First time tengok rasa macam semua orang kat situ tak berani dekat. Dia dah minta tu, dia terbaring. Bila dia terbaring, aku rasa dah settle lah ni. Aku rasa tak payah cari kambing lah. Kambing tak biar datang kan. Tiba-tiba dia bangun. Sah! Kakak dia ni bangun. Mengilai yang aku tak dapat bayangkan dia punya suara pengilaian tu. Korang semua kena tipu, dia cakap. Dia tak akan keluar selagi dia tak dapat kambing hitam. Aku pendekkan cerita. Bertengkar ni sampai bawah dia orang buat turun. Dia orang pegang dua-dua orang ni sampai bawah dekat parking. Bising gila lah flat tu. Bertarung 3 orang. Terbuka lah. Dah tak ada grill kan. Tak tahu nak selesai macam mana. Sehingga kan yang aku tahu ceritanya, orang surau datang. Tok Imam surau lalu je. Imam surau lalu dia selesaikan. Dia baca dengan penuh tenang. Dengan tenang je. Aku nampak ada berbola api ya, apa benda semua. Dan settle. Itu je. Apa yang aku boleh cakap, ini adalah pengalaman pertama aku yang aku dapat kongsikan dengan korang semua. Pengalaman aku tengok rasukan yang pada aku dahsyat dah sebab dia berkaitan dengan ilmu persilatan dan juga jin yang masuk dalam badan ni. Tapi lah nak menyantai-nyantai orang, nak hantar-hantar hantu tu buat apa? Ada faedah nak hantar-hantar hantu ni. Tapi kalau siapa yang terkena dengan ilmu perkara-perkara yang macam ni, aku harap korang berjumpa lah dengan orang-orang yang ahlinya. Tak kisahlah perkara berkaitan sains ke, perkara berkaitan apa ke. Nak selesaikannya, jumpalah dengan orang yang pakar dan ahlinya. Okey? Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like dan share Official Ria X. Kalau anda nak tunggu episod Remah Malam, pada episod akan datang. Sekian, Assalamualaikum.